Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah kita mulakan hari kita dengan kita mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim, supaya kita dapat hidayah, taufiq, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kita tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Setelah daripada kita dengar beberapa keraktan daripada ayat surah Az-Zukhruf, daripada ayat yang ke 26, 27, 28, 29, 30 hingga 31. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan mula pengajian kita daripada ini surah ni, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 ni adalah satu ayat yang ada perhubungan rapat dengan ayat yang ke-31. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala suruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada agama dia,
iaitu agama Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, lalu dia menyakiti, dibuat anyanyai, dizalimi, dituduhi berbagai-bagai rupa percobaan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti kena menerima perkara tersebut. Membawa kepada Nabi kita terasa di dalam hati dia perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan makhluk sekaliannya, tahu perasaan hamba dia, bahkan sekasih-kasih hamba dia iaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dia pun bawa datang di dalam Al-Quranul Karim kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, supaya kisah Nabi Ibrahim itu boleh mengembalikan semangat, boleh menyenangkan hati, boleh mengsiakan luka-luka yang sakit di dalam hati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah daripada Nabi kita ni berikan kebenaran kepada musyrikun Quraisy yang mereka itu adanya kemewahan di dalam hidup, ada harta benda, ada pangkat, ada negara, ada negeri, adanya khadam-khadam yang mengkhidmatkan kepada mereka, adanya umur yang panjang, ada kesihatan. Semua itu tak lain tak bukan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada mereka. Tetapi mereka ini, mereka yang tak pandai nak syukur terhadap nikmat Tuhan, tak pandai nak terima kasih kepada Tuhan, menggunakan perkara yang tersebut itu melawankan akan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka itu kata apa yang dibawa datang oleh Muhammad ialah sihir, dan kami senantiasa kufur dengan wahyu yang dibawa datang oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia kata tak sepatut dan layak bagi Muhammad itu nak pegang jawatan kerasulan, kenabian. Tak patut, tak layak, kerana Muhammad ini adalah budak yang muda. Muhammad ini tak ada pangkat di sisi masyarakat. Muhammad tidak ada negara. Muhammad tidak ada negeri. Muhammad tidak ada kumpulan yang membantukan dia, dan berbagai-bagai tuduhan yang mereka itu senantiasa keluar daripada mulut mereka, supaya Nabi kita alaihi salatu wassalam habisnya semangat. Apabila seorang itu habis semangat, dia nak buat kerja tu tak boleh. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam kena ingat biar molek-molek, kata mulut manusia yang senantiasa Allah Ta'ala menjadikan mereka itu umpama tu kerana mereka itu mau umpama tu hewi umpama tu. Tuhan jadikan mulut-mulut musuh Allah Ta'ala ni senantiasa melemahkan semangat orang yang nak mengajakkan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sunnatullah. Sehingga mereka kata, patutkah Allah Ta'ala ni menurunkan Al-Quranul Karim kepada orang yang tidak ada pangkat, tidak ada harta benda, tidak ada umur yang tua, tidak ada pengalaman, tak ada itu, tak ada ini. Itu panggil dakwaan dia. Dia suka nak beri turunnya, hendak beri turunnya Al-Quranul Karim di atas Walid ibn al-Mughirah, di atas Utbah ibn Rabi'ah, di atas Mas'ud anak Amr al-Thaqafi dan sebagainya. Ini adalah sunnatullah yang Allah Ta'ala senantiasa khabarkan kepada kita.
Orang yang tak menerima, yang tak mau menerimakan kebenaran, ini hujah mereka. Hujah mereka senantiasa mereka itu berhujah dengan cara lagu ni, uslub umpama ni. Fardu kata, kalaulah Walid ibn al-Mughirah dapat wahyu daripada Allah Ta'ala mengajak manusia supaya mengibadat kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal di atas contoh tauladan yang dibawakan oleh Rasul-Rasul semenjak daripada dulu sehingga sekemudian, begitu pun mereka tak menerima kebenaran. Kita ingat kata kebenaran ini yang mereka tak seterima, bukan tak seterima dia orang atau tidak. Terkadang dia tak seterima dia ajari. Ya dakwa orang tu, ya dakwa orang ni, ya akad orang tu, ya akad orang ni. Betapa ramai kita boleh tengok di dalam hidupan manusia. Umpama agama-agama kebatilan yang ada dalam agama dia yang ada dalam dunia ni, dakwa kata kalaulah orang ni royak, Badri ni royak, tokoh ni royak, nasihat kita ikut. Satu hari Tuhan beri hidayat kepada dia. Ya royak kebenaran. Adakah mereka itu hak duk PA tu nak ikut? Tak juga. So umpama al-Yahud hak Tuhan royak dalam Quran. Apabila datang sikit lagi seorang rasul akhir sekali datang mari kepada ini dunia, sifat yang tertentu begitu dan gini, ia akan bawanya wahyu akhir sekali. Apabila zahir Nabi Muhammad SAW, adakah mereka itu terima? Tidak juga. Dengan sebab itu, hijau kita bukan hati orang terima. Hijau kita sebagai pendakwah, hijau rasul, hijau anbiya, hijau para nabi-nabi dan rasul-rasul, Tuhan tak tanya situ. Tuhan tanya kata, mung tu melaksana ke tidak? Mung tu rayak ke tidak? Mung tu mengajak ke tidak? Mung tu seru ke tidak? Mung tu beri keterangan ke tidak? Nak berjaya atau saya berjaya? Allahu mu'ti. Allah Ta'ala yang nak beri. Allah Ta'ala yang nak menghidayat. Allah Ta'ala yang nak tunjuk. Allah Ta'ala yang nak menggerakkan hati dia. Nak boleh ikut benar-benar atau tidak. Bukan kerja kita buat kerja sehari dua, kita duk mengepek kata, oh kita duk royak. Cedas siap gitu, cedas siap gini, tapi tak berjaya, kita pun patah semangat. Itu bukan. Itu bukan. Ini ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk royakkan kepada kita di dalam Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala royak apabila dia dakwa lagu tu, kata sesuainya wahyu itu turun di atas Walid ibn al-Mughirah, di atas Utbah ibn Rabi'ah, di atas Mas'ud anak Amr al-Thaqafi dan sebagainya daripada pembesar-pembesar tokoh-tokoh yang ada di zaman itu. Allah Ta'ala bantahkan mimpi-mimpi mereka. Allah Ta'ala talak mimpi mereka. Talak lagu mana? Mari kita tengok. Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Cuba kita pakat tengok ayat yang ke-30. Berapa tu? 32, maaf. Ayat 32. Tuhan katakan, ayat ni kalau kita faham sungguh ni kita hidup dunia seni. Karena dunia yang kita duduk ni, inilah inti dia. Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ayat 32 ni daripada surah Zukhruf ni adalah ayat yang wajib kita setiap orang Islam kena tadabbur. Kerana punca haru-hara dalam dunia yang manusia itu jadi haru-hara dan jadi fasad kerana tak memahami ayat hak Tuhan royak dalam Quran ni jadi molek. Sama ada timbul sifat-sifat yang tumpah darah, yang berdeki, yang berdendam, yang sihir, yang tuduh menuduh, yang fitnah memfitnah kerana tak faham ayat 32.
Ayat mana? Ayat kalam dia ni. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Tuhan tak cakap bahawa tidak ada di dalam wahyu Tuhan ni perkara yang batil. Perkara yang tak makan dengan akal. Perkara yang manusia tak boleh nak terima, tak ada. Tuhan katakan tu. Tengok. Ahum. Mari tanya. So Allah kata Allah Ta'ala nak ingkar di atas mereka itu. Hamzah istifhami al-inkari. Nak ingkar. Patutkah? Ataupun adakah mereka ni siapa hum tu situ? Hum di sini makna al-musyrikun yang bantahnya wahyu Allah Ta'ala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di atas mereka. Seolah kata dia itu tolak ajaran Tuhan yang Nabi kita baca kepada dia. Dia sangka kata ajaran ini ajaran yang tak sesuai. Sedangkan dia yakin kata itu perkataan Allah Ta'ala. Dia yakin. Dia pegang. Dia tahu. Dia reti. Kata itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Tuhan kata, ahum. Patutkah mereka itu? Layakkah mereka itu? Gapo Tuhan tanya? Yaqsimuna rahmat rabbik. Kalimah yaqsimuna rahmat rabbik makna membahagi kurniaan Tuhanmu. Apa makna membahagi kurniaan Tuhanmu? Yakni Tuhan nak jemput siapa di kalangan hamba dia, lantik dan bangkit menjadi Nabi, lantik dan bangkit menjadi Rasul. Bukan duduk urusan itu di tangan-tangan kamu. Kerana mereka yang nak dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala pilih khusus, bukan duduk di tangan manusia tu manusia ni, tidak. Allah Ta'ala kata, laisal amru mardudan ilaihim. Urusan itu, rahmat di sini ni, makna bangkit seseorang itu, jadi Nabi, jadi Rasul. Bangkit jadi Nabi dan bangkit jadi Rasul. Tuhan kata tidak, urusan itu terhenti terhadap mereka, terhenti, terserah kepada mereka itu. Bahkan urusan ini terserah kepada Allah Jalla Jalaluh. Hanya jua. Tuhan nak akak pia jadi Nabi, nak akak pia jadi Rasul, nak akak pia jadi orang lebih tah muqabah mining. Bukan kerja orang ni. Tidak. Usaha memang ada usaha. Akan tetapi sifat kenabian, sifat kerasulan bukan usaha. Bahkan ikhtiari, pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ahli tafsir kata Allah Ta'ala lah yang mengetahui nak mengutuskan, nak menurunkan wahyu kepada siapa yang ia itu kehendak. Tidaklah tertinggal, tidaklah terserah urusan itu kepada mana-mana. Maka sesungguhnya tidaklah turun wahyu itu malaikat di atas siapa yang seelok-elok hati, sebersih-bersih hati, sebersih-bersih diri, dan semulia-mulianya pangkat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semulia-mulia. Dengan sebab itu Tuhan kata, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Kalimah rahmah di situ makna kan? Makna sifat kenabian, sifat kerasulan. Ingat di situ. Kalimah rahmatan di situ makna dia khusus, bukan makna dia umum. Sebab rahmat ni makna kurniaan, kelebihan, pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tetapi rahmah di sini apa? Rahmah khusus. Yang tertentu makna rahmah di situ makna sifat pangkat kenabian dan kerasulan. Itu yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh ulama al-Islam daripada kalangan ulama tafsir dan ulama tarbiyah dan sebagainya. Khususnya ulama tafsir. Dia katakan
Rabbika, Tuhan bagi engkau. Tuhan bagi siapa nikah di sini? Ini Tuhan bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rusia gapakah kata ahli tafsir? Tuhan tak guna dengan ini perkataan. Tuhan guna ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Tuhan tak kata ahum yaqsimuna rahmat ilahik. Ia tak guna ilah. Ia guna Rabb di sini. Kerana Rabb ni kerja urusan terserah, urusan perkerjaan Allah Taala. Lafaz Rabbun mana kata itu urusan kerjaan Tuhan. Adapun ilahun hak kita terhadap dia. Rabbun ni balik pihak dia kepada kita. Dia nak akak dia, nak buat turun siapa, nak mulia siapa, nak menghina siapa, kerja Tuhan. Adapun kita, kewajipan kita kepada dia, kena ibadat kepada dia, kena terima kasih, kena syukur, kena memuji, memuja, mengabdikan diri kepadanya. Itu ilah. Dalam bahasa Arab ia buat beza di antara dua perkara. Sebab itulah kita kena faham apa hak Tuhan royak ni satu persatu. Supaya nak kita itu selamat daripada perkara yang nak menghalangkan kita daripada rahmat Allah Ta'ala, nak halangkan kita daripada nikmat Allah Ta'ala, nak menghalangkan kita daripada keridhaan Allah Ta'ala, kita kena berjauh. Pasti kita kena faham kena. Dengan sebab itu, ilmu penting sekali. Ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu daripada apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting sekali. Siapa dia nak dengar orang mengajar, siapa dia nak mengajar, maka kita cari hak bawa kita kepada dua dasar ni. Dasar wahyu Quran, wahyu hadis Nabi. Dengarlah pia nak mengajar, dengar. Dengarlah pia nak mengajar, pia nak ceramah, pia nak gapo, dengar. Asalkan ya gatung, ya heret kita klik pada dua ni, tak apa. Selamat kita. Nasib selamat kita dunia dan akhirat. Setelah daripada Tuhan royak kata tak layak mung nak pergi kecek kata apa tak turun di atas Walid ibn al-Mughirah, apa tak turun di atas Utbah ibn Rabi'ah, apa tak turun di atas Mas'ud anak Amr al-Thaqafi dan sebagainya. Tak ada hak nak pergi kecek lagu tu. Apa Tuhan wi demon ni jadi kaya, apa Tuhan akak pangkat demon ni jadi tinggi. Jangan, bukan kerja kita tu. Itu kalau orang duk kecek lagu tu, duk faham lagu tu ya tak faham hakikat hidup tu. Ya tak faham akan haqiqatul hayah. Ya tak kenal Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Ya tak kenal Tuhan. Ayah ni orang kita nak kenal sebagai kenal yang boleh kita nak melaksana. Cakap pe dia, keduduk ke dia, fikir dia, gerak geri dia, nak wi kena molek tu. Ya kena nak pada al-fahm, bukan nak kepada tahu saja. Terkadang tahu banyak tapi faham sikit, atau bukan. Nak ke faham sungguh tu. Orang apabila faham ni, walaupun dia tak ada, dia derma jalan Tuhan. Walaupun dia tak erak, tapi dia beri juga tenaga. Rain dia tadi itu, kekuatan dia ada, musyarakah masyarakat ada juga. Itu orang faham. Masa dia nak kira 24 jam sama dengan orang mana-mana, tapi dia faham. Dia boleh juga ambil masa dia wi kepada agama. Wi kepada ajaran Allah. Ya. Tapi orang tak faham, tahu saja, dia nak melaksana tak boleh. Tak ada sifat nak jadi khidmat, sifat pengorbanan, tak ada. Sebab faham tak ada. Lalu Tuhan kata, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Wakaf situ. Wakaf sini. Seolah kata jumlah tu tam. Lagu mana? Seolah kata, patut layakkah mereka itu Quraisy nak membagikan, nak pandai-pandai, nak bergaduh-gaduh tentang perkerjaan urusan aku nak akak orang tu jadi rasul, nak akak orang ni jadi nabi, nak buat turun wahyu kepada tu orang ni dan orang tu. Bukan kerjamu. Seolah tak jawab di dalam diri dia tu, seolah bukan kerjamu.
Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa taala royak kata nahnu qasamna di sini. Apabila kita faham sini ni wasa tenang hati. Dunia ni sepik. Dunia tempat coba dunia tempat luka hati, luka perasa Tapi apabila kita dengar ayat ni kita reti. Kata hakikat dunia ni je balah ni. Lahna nahnu qasamna. Kami di sini. Tuhan guna nahnu di sini apa panggil maqamur rabb. Maqam al-mudabbir. Tempat yang dia nak akadkan diri dia nak takabur. Tuhan ada hak takabur. Tapi kita sebagai manusia nak takabur tak boleh. Tapi Tuhan boleh takabur. Layak bagi Tuhan itu bertakabur. Dia ada sifat kemegahan. Boleh nak megah dia di atas kita. Tetapi Tuhan lemah lembut. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tuhan lemah lembut muamalah dengan manusia. Panggil manusia, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tuhan panggil. Panggil dengan lemah lembut, panggil dengan seolah kata menghormati. Hamba dia tu dia panggil dengan molek. Sedangkan dia itu syadidul iqab. Mutakabbir, al-mutakabbir. Dia sangat bertakabur. Tetapi tak. Sebab itulah mulia bagi orang yang ambil sifat Tuhan di sini. Terkadang dia orang lebih, Tuhan kelebihan dia. Tetapi dia itu tak ada berasa kata diri dia tu lebih. Yang muamalah dengan orang muamalah yang latif. Lemah lembut, muamalah dengan bagus, muamalah dengan molek. Sama ada bercakap, perbuatan, gerak-geri dan sebagainya. Tak menyakiti orang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu, Tuhan kata kami di sini. Maqam Rabb. Apa satu lagi panggil maqamur rububiyah. Tuhan guna nahnu. Bukan nahnu di sini makna kata ramah dak. Nahnu di sini seorang, tetapi nak ayat kata dia itu adalah besar, hebat, agung dia. Kami qasamna, kami bagi. Kami yang membagi bainahum, di antara mereka itu. Katanya ahli tafsir, hum di sini ni siapa? Yakni hak kena mula-mula tadi hidup manusia yang ada di zaman Nabi itu. Hak mula-mula turun, makna kata ayat ni kena kepada mereka yang hidup zaman Nabi. Yang duk dakwa kata dia ni, kata Tuhan ni iktiraf di atas Tuhan, seolah kata khatkan kalau bahasa Sia. Seolah kata membantahkan Tuhan, kata patut layak ke Tuhan pilih Muhammad ni jadi rasul. Sedangkan pembesar orang tua tak ada lagi. Salah gitu. Lalu Tuhan kata nahnu qasamna bainahum, di antara mereka itu. Itu satu ahli tafsir ikut tu. Tapi ayat Quran ingat molek. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah tadi itu, pengajaran itu dengan cara umumnya. Boleh kita ambil setiap generasi, setiap masa, setiap tempat, setiap bangsa, setiap bahasa. Boleh ambil belakang. Kerana kitab ni adalah kitabul mubin. Kitab yang nak pakai hidup, yang nak tunjuk cara kita nak hidup. Nak mengenalkan Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Yang menjadi, yang mengada, yang merazki, yang mati, yang menghidup. Dan nak tariknya manusia tadi itu kena jalan klik pada kemerdaan, keredaan Allah Ta'ala, iaitu rahmat Tuhan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tempat yang kita itu kena kembali kepadanya. Itu adalah Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, hidupan. Kalimah ma'isyatahum di situ makna lagu mana ma'isyatahum? Yakni kami telah bahagi di antara mereka penghidupan. Hidupan di sini. Hidupan ma'isyatahum, hidupan mereka
fil hayatid dunya, di dalam hidupan dunia yang rendah ini. Dunia tak dinamakan dunia, malaikat dia itu haqirah, benda bawah. Dana, benda bawah. Apa dinamakan dunia orang tanya? Kerana benda tu benda bawah. Apa makna bawah? Makna benda tak kekal. Sungguh ke atas dunia ni tak kekal? Sungguh. Boleh tengok dengan mata kepala? Ya. Mana hak mula-mula sekali dalam akal yang menunjuk? Umur kita. Semenjak daripada kita beranak mari, dia keduk berubah semata. Berubah semata. Sampai ke dewasa, umur 40, dia keduk turun mata dah lah. Lepas ada 40, dia turun mari. Turun kota pula. Naik daripada umur setahun, turun naik lagi. Sampai ke dewasa molek. Sampai 40, dia turun mari. Hal lagu tu lah. Cuba kita tengok kita lah, gambar kita 2019 itu 2009 apa nama, sekarang lah ni 2000 berapa, 2022 lah kan. Cuba kita tengok tahun 2010 rupa kita, perasaan kita, mata kita, akal fikiran kita, dan gapo lagi hadap sekelilingi, ya ada ubah. Ya tak kekal. Hak daripada terik molek kulit tu kan, jadi kecuk sikit. Daripada hak nampak molek, ya tak nampak. Hak dengar molek, ya tak dengar. Hak ingat molek, ya tak ingat. Itu nak ayat kata hayat dunia. Kita beli buah-buah kayu kat kelik mari di rumah. Sehari, 2, 3 nampak molek lagi. Masuk seminggu, buruk. Dia tak kekal. Beli ikan, beli gapo tak di dalam rumah kita. Sehari, 2 okey lagi. Tapi boleh seminggu, 2 ubah. Itu makna hayat dunia. Hidup dalam dunia. Ad-dunya la yadumu syai'. Dunia tak ada perkara yang kekal satu pun tak ada. Sebab itulah ayyuhan nas, wahai manusia, kita nak gapo sangat daripada ini dunia sampai kita itu calong diri kita nak tumpah darah. Calong diri kita menyungutu Allah Subhanahu wa taala. Calong diri kita khianat sesama manusia. Khianat dengan sihir, khianat dengan fitnah, khianat dengan tuduh, khianat dengan tu, khianat dengan ayyuhan nas, wahai manusia, nak gapo? Madza turid? Gapo kita nak? Adakah apabila kita boleh perkara yang kita nak tadi itu yang nak kekal sama dengan kita? Tak. Kita bunuh orang hari ni dengan sebab kata kita benci ke dia. Satu hari kita turun kubur sama dengan dia juga. Kita sihirkan orang sampai ke orang tu sakit, sampai ke orang tu jadi mudarat, akhirnya mati. Akhir kita bukan sakit akan mati juga. Kita kata ke orang punah gitu, punah gini. Kita menyakiti orang tu, menyakiti orang ni. Satu hari tu balas juga kerana Allah Al-Adil. Allah Ta'ala yang adil. Gapo kita nak? Lalu Tuhan ada ayat di sini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi siap mari dah. Hidup pe dunia ni Tuhan bagi siap dah. Cuma kita sebagai pelakon saja. Kalau bahasa siapa panggil tua lakon. Orang yang mari dalam dunia ni, mari duduk kata mung jalan gini, mung jalan gini. Kita jalan, kita bergerak, kita menega, kita kerja, kita tu, kita ni. Semua itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulluh semua. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Ta'ala yang memberi semua kepada kita. Sama ada kekuatan, sama ada rezeki, sama ada pangkat, sama ada anak pinuk, sama ada gapo pun semua. Minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada kita. Kita kerja, usaha, iktisab orang panggil.
Daripada kita usaha kerja, hak itulah amalan kebaikan kita yang kita nak pergi ke muka kepada Tuhan. Hei Tuhan, aku buat dah hak mu suruh aku. Tu yang manusia. Sebab itulah apabila kita faham kata nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dalam hidup pada dunia ni Tuhan bagi manusia dah. Katanya Nabi Muhammad SAW, manusia itu apabila hari yang ke-120 hari, Allah Ta'ala suruh malaikat tu tanya Tuhan dia, adzakarun am unsa ya Rab, orang lelaki ke perempuan ni, budak ada dalam perut, lelaki ke perempuan ya Allah, ma rizquhu, apakah rezeki dia, ma ajaluhu, apakah tempoh masa umur dia, asyaqiyun am sa'id, dia ni nak masuk syurga kan nak masuk neraka. Semua itu Tuhan tahu belakang dah. Maka Tuhan suruh malaikat itu tulis mengikut apa hak Tuhan tahu. Ini tak menafi apabila kita itu nak usaha perkara yang kita kena usaha mengambilkan dengan asbab dan usaha dalam urusan dunia. Tak ada menafi dengan ilmu Tuhan. Tuhan tahu kata hujung jatuh kita nak jadi lagu mana. Tuhan suruh kita usaha. Suruh kita mengambilkan dengan asbab. Tak ada berlawan di antara dua perkara ni. Tak ada. Bukan seumpama murjiah yang pahal kata kita tak usaha apa-apa tak apa. Sebab Tuhan kehendak ia berlaku. Itu bukan fahaman Islam yang benar. Itu bukan fahaman Islam yang benar. Kalaulah kita kata benda tu benar sungguh, wakil benda kita duduk hari pun nak mengengkar benda tu tadi. Kalau kita lapar, kita tak makan, kenyang tak? Tak. Kalau kita dahaga, kita tak minum air, kenyang tak? Hingga ada dahaga? Tak. Kalau kita berasa cemas tubuh kita, kita tak mandi, dia nak habis daripada cemas? Tak. Itu benda yang wakil tu engkar benda tadi. Ya tolak benda tu tadi. Dengan sebab itu, pahaman hak sunniyin, ahli sunnati wal jamaah, terutama hak duduk dalam mazhab salah, lebih kena, lebih faham, lebih alim, lebih teguh daripada hak mana-mana. Ikutlah. Naiklah perahu hak sekali dengan Nabi Muhammad naik. Alaihi salatu wassalam. Jangan ada naik hal lain. Kalau naik kereta, Nabi Muhammad duduk sekali dengan kita. Kalau naik kapal tubel sekalipun, Nabi Muhammad duduk sekali. Mana kan? Ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita wafat dah. Dia tak akan keluar tubik daripada kubur dia, pergi pada masjid tu, pergi pada situ, pergi pada madrasah tu. Tak ada. Itu khurafiyun. Khurafat. Tinggalnya ajaran. Ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang orang sunnah kita nak berpegang kepada ajaran. Ajaran tu hak penting. Ajaran tu hak kekal. Kita mati. Nabi kita pun mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mitta. Mati Nabi kita. Mati Nabi kita. Wafat. Kita pun akan wafat juga. Tetapi ajaran kekal. Ila yaumiddin, sehingga hari kiamat nanti. Lalu dia kata, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan Tuhan akakkan, dan kami akakkan setengah daripada kamu wahai manusia di atas setengah yang lain, darajat yang tinggi-tinggi. Ya. Kita tengok orang ni darajat setara ni, orang ni darajat setara ni. Buat apa tu? Ada orang kaya, ada orang pakai miskin. Ada orang cerdik, pandai, bijak, ada orang biasa. Bahkan ada orang tak cerdik, tak pandai. Ada orang sihat, ada di sana orang sakit. Ada di sana orang kaya, kita kata kaya hati dan kaya harta. Di sana ada orang hak fakir miskin hati dan fakir miskin harta. Dan berbagai-bagai bentuk yang kita boleh tengok hidup pada dunia ni. Buat apa tu Allah Ta'ala buat lagu tu? Buat apa? Ada pelajar, ada guru. Ada pemimpin, ada rakyat dia. Ada raja, ada pengikut dia.
Ada tu ada ni boleh kita tengok. Semua tadi itu Tuhan raya. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ni. Manusia. Hak Tuhan ada lebih setengah di atas setengah ni. Bukan Tuhan nak kita deki gi mari. Tak. Bukan Tuhan nak waktu Tuhan buat gitu. Bukannya tujuan untuk Tuhan nak kita fitnah di atas setengah. Tak. Terkadang kita tak faham kata apabila Tuhan will lebih kepada orang ni Tuhan tak will lebih, kita kata Tuhan tak ada. Tak. Tuhan ada. Tapi Tuhan will mengikut hikmat dia dan ilmu dia yang Tuhan tahu kata hamba ni sesuai aku nak akadkan dia. Hamba ni sesuai aku nak tak bawah. Awak apa? Tuhan buat lagu tu sebab Tuhan tahu kita. Kita ni kalau orang nah yang tak lebih, kita nak akak yang lebih, dia tak lebih. Orang tak cidik, kita nak buat lagu mana dia cidik, dia tak cidik. Dia tak boleh buat. Hak boleh tu hak dah cidik dah. Sebab itulah dalam bentuk ke guru ataupun di dalam pengajian tu, dalam sute kelas tadi itu, satu kelas tadi 90 orang hak tu baik kualiti sungguh. Sampai kedak 20 orang. Mengaji kitab sama, masa tula, syarah tula, guru tula, tapi tu baik natijah tak super. Apa? Kerana Tuhan pilih mari sia-sia dah. Lepas tu Tuhan buat gitu tu tujuan ke apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Apa makna liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya? Kalimah sukhriya di sini makna gano? Setengah-setengahnya kita terjemah kata untuk nak mengajuk gimari. La haula wala quwata illa billah. Bukan. Sukhriya di situ maknanya Allah Subhanahu wa taala nak memudahkan. Liyaskhara ba'duhum ba'dan fil a'mal. Supaya nak memudahkan setengah di atas setengah pada amalan, pada perbuatan hidupan dunia. Kerana setengah itu berhajat pada setengah. Lagu mana? Kita orang yang kaya, Tuhan tahu kekuatan balik rain kita ni, kekuatan rain kita. Tuhan tahu. Yang ada orang yang tak kaya, yang ada kekuatan rain, kita upah dia, jadi kebajikan pula situ. Kita orang ada duit dalam kocek, tapi ilmu tak ada. Kita pergi panggil guru, panggil ustaz, panggil itu, panggil ini. Mari ceramah, mari mengajar, mari gapo kita urus. Boleh pahala kat pula situ. Hak ni jadi raja. Tuhan tak jadi raja, jadi khalifah. Tinggi pangkat dia. Tapi tak ada. Kekuatan sampai kena boleh gawakan belakang, ya kena ada naik-naik dia. Rakyat-rakyat dia, kawan-kawan ada tepi-tepi sekelilingnya daripada menteri-menteri itu. Itu mana liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Manusia kita tak terlepas daripada ini. Sebab tu jangan kita deki ke orang, jangan kita hina orang, jangan kita pandai lekeh terhadap orang. Setiap orang berasa dalam hati kata Tuhan mulia kita tak serupa. Kalau kita guna midai kita sungguh-sungguh, hak naknya kita nama kita kenal ke tak di sisi Allah Taala. Nama kita disebut tak di sisi Allah Taala. Kalau kita sini molek, sana bagi lagi. Sebab di sini ni menunjuk kata amalan kita ni dah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dengki, hasad, sihir, dendam, fitnah, tuduh, sawi ada. Apa beza? Kita tak boleh nak ambil hak dia, kebolehan dia, mari boh kita. Dia tak boleh nak ambil kebolehan kita, boh ke dia tak boleh. Ya bak lain-lain. Orang ni betul ni, orang ni betul ni. Sebab tu jangan duk agakkan diri nak sama dengan orang jangan. Kita tahu terqadar diri kita duduk mana. Kita mau teri. Jangan duk mikir sama sekali kata aku nak lagi lepas pada tu. Jatuh. Orang apabila tu hewi ni tak sama ni tak usah kacau. Cari diri berjumpa kata kita ni siapa. Terkadang kita mulia kita jadi
pengikut. Mulia. Tapi apabila kita naik jadi ketua, jatuh guling kan. Gitu. Ya lagu tu. Kita hebat di sisi mida ilmu. Naik sungguh. Kita tak hebat di sisi politik. Saudara kaca. Masuk bab politik guling kita. Ajalah tu. Sebab tu kenal diri. Kenal tokoh diri. Kuasa diri hak tu hewi kita tu cari jumpa. Apabila jumpa di situ, jayalah kita. Tuhan akak orang tu setengah di atas orang ning Tuhan raya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Jangan duk hina kau orang. Nampak tengok tu sekadar orang kita ni penyakit hak ada zaman kita ni penyakit madiyah. Bahasa sia panggil tunium. Wak gapo-gapo pandai kepada muka. Tak ada nak kepada tengok kepada hati, tak ada nak kepada, tak ada halot, tak ada kira. Semata-mata muka semata-mata. Sehingga tengok orang duk jual tepi-tepi pasar, ya hina. Sedangkan kita berhajat kepada dia. Dia wak ada midah dia, duk menani kau, duk basuh kau, duk gapo ya ada kelebihan dia. Jangan hina kau. Allah Ta'ala benci terhadap orang hina orang. Allah Ta'ala benci terhadap orang yang takabur di atas orang. Tuhan benci. Allah Ta'ala benci terhadap orang yang hasad dengki. Tuhan benci. Kerana ia tak faham hidup dunia. Dia tak boleh pun. Dia khayal nak jadi raja. Dia jadi hamba situ. Darajat dia hamba. Jadi pengikut rakyat. Rakyat tak boleh nak jadi ketua. Tak boleh. Tuhan tak boleh situ. Hingga Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah jawatan kuasa kepada aku. Nabi kata, mung ni lemah wahai Abu Zar. Mung tak kuasa nak bawa amanah ni, mung kaci ambil, mung ni akan sesal lagi. Jadi gapo? Jadi rugi dapat Tuhan esok. Karena duk dunia ni duk sini. Karena di sana ada hisab. Hidup bosai apa kita. Kita wasa megah dengan hak kita ada. Nampak dah tu? Kita wasa megah, wasa gembira dengan apa hak kita ada. Kelas cukup. Terkadang hak tak wasa tak cukup tadi tu. Lagu mana? Umur pun besar dah. Kereta pun ada, kerja pun ada. Wasa tak cukup situ. Ia penyakit sebab ia tak tahu liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Tak tahu situ. Ini tu hadap raya ni pada kita. Kemudian Allah Ta'ala menutupkan hak kata liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, makna dia supaya nak memudahkan setengah di atas setengah pada urusan, kerana ini berhajat pada ini berhajat pada ini. Itu pendapat tokoh ulama. Qatadah berkata gitu, Ad-Dhahhak berkata gitu, As-Suddi berkata gitu, dan hak lain-lain lagi pada tokoh-tokoh ulama pakat kata gitu berlaku. Dengan sebab itu kita ni dengar dah, tahu dah, mari faham pula. Apabila faham, turun pada wakil hak kita duduk sungguh. Hak kita duduk pakai hidup sungguh dalam dunia ni, ambil hak negeri pakai. Hak tu tujuan kita ngaji. Bukan tahu penuh tak, tetapi nak pakai tak boleh. Sia katakan, bahasa sia katakan, miความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด. Ilmu penuh kepala tapi tak kuasa nak menyelamatkan diri dia. Tak guna lah kita. Sebab apa? Tak tetap. Pada hisah dulu kita mengajar dah bab pendirian yang tetap. Orang kita nak jaya kena tetap juga. Jangan duk turuk pesing kata angin. Hanyut kau tu, hanyut kau ni. Tak. Di sini Tuhan raya lepas ada pendirian dah. Ada pula kita nak letak di atas pendirian sikap kita pula tu. Kita nak jalan lagu mana? Ni. Allah Tuhan hajar belaka. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan mengajarkan kepada manusia hak manusia tak tahu. Ajaran ni semua manusia nak. Tetapi dengan sebab kita dah jadi punah, masuk cara mikir komunis.
masuk cara mikir sekular, masuk cara mikir madiyah, masuk cara mikir liberaliyah. Semua perkara ni akhir sekali manusia jadi lagu mana? Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka ini seumpama binatang ternak ke, bahkan lebih daripada tu lagi. Inilah tempat yang kita sebagai manusia kena tahu, dan kita kena letakkan diri kita jadi kena molek. Akhir pada ayat daripada ini surah ni, iaitu ayat yang ke-32, Tuhan kata wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, pahala ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-Nya lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka itu milik di tangan-tangan mereka daripada harta benda dan daripada penyenangan hidupan dunia. Lebih baik. Kenapa lebih baik? Kerana Tuhan kata ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu, dia itu binasa, tak kekal. Tak ada duduk dengan kita selama-lama. Tak kira. Manusia tak ada duduk dengan kita selama-lama. Kawan tak ada duduk sekitar selama-lama. Harta tak ada duduk dengan kita selama-lama. Kesihatan tak ada duduk dengan kita selama-lama. Sebab tu kita taruhkan perkara tadi itu nak lama duduk dengan kita. Bila? Hari akhirat nanti. Mata'ul hayatid dunia ya tak kekal lah kita. Mana awak lagu mana we kekal? Proses benda tadi we jadi ganjaran. We jadi kebajikan. InsyaAllah ia kekal dengan sekalian kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, kita apabila sampai kubur, orang bawa kita sampai kubur, dia pergi 3 perkara. Satu, pergi harta benda. Yang kedua, pergi keluarga, ahli, kawan masuk belakang. Yang ketiga, pergi amalan kita. Nabi kata klik 2 perkara, harta dengan manusia, klik, tinggalnya amalan kebaikan dengan sekali dengan kita. Hak tu maksud kata ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Itulah sedikit daripada pengajaran ayat yang ayat yang ke-32. Ada satu ayat ya pagi ni. Tak apalah, insya-Allah taala ayat yang ke-33 tu panjang lagi kita Tuhan nak royak tentang apakah Allah Ta'ala ni nak royak hidup pada dunia, nak pakai lagu mana we kita itu hidup we kena atas dunia ni, dan jadi penawar bagi hati kita apabila kita dengar ajaran Tuhan. Sebab kita dengar, kita faham kata dunia ni gapo, kita ni siapa, akhirat ni gapo, Tuhan kita ni siapa, kita jadi puas hati situ. Apabila kita puas hati, ya hidup dengan tenang dah lah. Sebab tu kita mari sambung pengajian kita pada pengajian yang lagi akan datang lah. Lagi ni sekadar satu ayat saja daripada surah Az-Zukhruf ayat ke-32. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan itu membukakan hati kita boleh menerimakan cahaya Allah, iaitu cahaya Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati, dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlupalah kita bantu pengajian kita di atas dasar ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dengan tenaga, dengan harta benda, dengan doa supaya kita dapat bahagia dunia dan di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا
waj'al jannata hiya darana wa qararana wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.